Baik, Alhamdulillah sudah penonton yang kami hormati sekalian. Sekarang tibalah masa yang kita nantikan segmen Tanah Asas Kemajuan Negara. Dan Alhamdulillah pagi ini narasumber kita sudah pun berada di studio siaran. Yang Mulia Puan Siti Zun Lainha binti Awang Abdul Razak merupakan penolong pegawai tanah bersama kita pagi ini untuk mengongsikan rincian tajuk membaharui tempoh pajakan tanah. Kita berkata kita bersama dengan Puan Siti Zun Lainha. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pagi ini, sihat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah gembira mendengarkannya. Selamat datang ke Ramai Pagi Puan. Terima kasih. Dan ribuan terima kasih di atas masa yang diluangkan pagi ini ya. Bersama dengan kami berdua, begitu juga penonton-penonton kita di rumah yang menyaksikan pada ketika ini pastinya sama-sama ingin mengetahui apa di sebalik tajuk membaharui tempoh pajakan tanah ini di Ramizan ya. Jadi terlebih dahulu ada baiknya juga kita ni akan memberikan pengenalan kan Puan. Mungkin untuk awalnya Puan dapat memberikan pengenalan mengenai dengan tajuk wawancara yang kita bincangkan pada pagi ini. Silakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya ingin merekamkan penghargaan. Terima kasih kepada pihak Rampai Pagi Sama-sama. di atas peluang untuk saya memberikan penerangan mengenai salah satu permohonan yang diproses di Jabatan Tanah iaitu membaharui tempoh pajakan tanah. Diharap pengusian ini dapat memberikan kefahaman yang lebih jelas kepada para penonton mengenai prosedur dan kepentingannya. Sebelum saya menerangkan lebih lanjut, saya ingin mengongsikan bahawa geran tanah yang digunakan pakai pada masa ini terdapat dua jenis, iaitu geran memanjang iaitu versi lama dan geran baru yang dipanggil dengan geran saiz A4. Dalam geran ini terdapat maklumat-maklumat tanah seperti nombor EDR, nombor lot, di mana kedudukan tanah ini, di mana letaknya, apa jenis kebenarannya, apa syarat khas tanahnya dan sebagainya. So hari ini penerangan saya khusus bagi jenis kebenaran tanah. Jenis kebenaran tanah ada dua, iaitu tanah kekal atau in perpetuity dan tanah pajakan. Artinya tanah bergeran yang berdaftar di negara ini indah semua dimiliki secara kekal. Ada yang diberikan dalam bentuk pajakan dengan tempoh-tempoh tertentu seperti 50, 60, paling lama 99 tahun. Memandangkan tanah-tanah ini dibenarkan secara bertempoh, maka pemilik tanah mesti membaharui tempoh pajakan tanah ini supaya hak ke atas tanah tersebut masih kekal sah. Baik, Alhamdulillah ya. Jadi itulah penerangannya daripada Puan sebentar tadi mengenai dengan kebenaran pajakan tanah ini tadi ya. Jadi kita sebenarnya juga turut disediakan infografik ya, apa yang dimaksudkan oleh Puan sebentar tadi. Jadi gambar yang di sebelah kiri ini Puan ialah geran tanah lama memanjang yang Puan maksudkan ini tadi. Betul. Sementara yang di sebelah kanan adalah geran baru yang bersaiz A4. Ini mula dikeluarkan tu Puan. Lama sudah, lama lah. Lama sudah ya, tetapi memang yang dua inilah yang masih digunakan sehingga ke hari ini ya. Jadi baiklah kalau ingin ditanyakan juga mengenai dengan tempoh pajakan tanah kan, kalau ia tidak diperbaharui, bagaimana Puan? Kalau tempoh pajakan tanah ini tidak diperbaharui, pemilik tanah itu tidak lagi mempunyai hak ke atas tanah itu, termasuk bangunan dan struktur yang ada di atas tanah itu. Arti dalam kata lain, kalau bis kita kan berurusan, contohlah kan memindah milik, kan membina rumah, tapi tempoh pajakan mansuh tidak dapat diterima untuk diproses lanjut. Jadi bagaimana mengetahui tempoh pajakan yang mansuh itu Puan? Lazimnya tempoh pajakan mansuhannya ia mesti diperbaharui 18 bulan sebelum mansuh. 18 bulan sebelum mansuh paling awal, paling akhir 6 bulan kan mansuh. Ini ianya adalah tanggungjawab pemilik tanah tu. Pemilik tanah ni mesti peka bila tempoh pajakan tanah diorang ni akan mansuh. Kalau dipohonkan selepas tempoh pajakan mansuh, permohonan akan menjadi lebih rumit dan boleh menjejaskan permohonan. Saya kongsikan macam mana mengira mengira permohonannya. Sebagai contoh,
Tempoh pajakan tanah ni 50 tahun. Okey. Mulai 23 Julai 1980. Cara mengira bila ia akan mansuh 1980 campur 50 tahun, iaitu tahun 2030. Artinya tanah akan mansuh pada 23 Julai 2030. Bila boleh dipohonkan? Ya. 18 bulan sebelum mansuh. 18 bulan sebelum mansuh adalah pada 23 Januari 2029. 18 bulan. Tapi tidak lewat 6 bulan 23 Januari 2030. Pemohon ada tempoh 1 tahun ini untuk menghadapkan permohonan supaya mengelak daripada ada complicatednya lah, rumitnya itulah. Jadi ini yang dimaksudkan oleh Puan tadi ya. Bilakah tanah pajakan ini akan mansuh dan cara-cara pengiraannya ya. Seawalnya 18 bulan sebelum tarikh mansuh dan paling lewat 6 bulan sebelum mansuh ya. Jadi kita paparkan seketika perkiraan Puan sebentar tadi mengenai dengan bilakah tanah pajakan ini akan mansuh. Sudah boleh detail ini ada di dalam dokumen Si punya tanah? Ada dalam geran tanah ada dinyatakan. Seperti yang tertera ini. Ada dalam geran memanjang sama geran A4 ada akan jenis kebenaran. Membuat perkiraan sendirilah ni Puan ya. Terus. Adakah ada notifikasi yang diterima kepada si pemilik tanah sebelum ianya perlu diselesaikan dalam proses memperbaharui tanah? Setakat ini alhamdulillah berapa tahun yang lepas pihak Jabatan Tanah ada inisiatif mengeluarkan surat peringatan untuk membaharui supaya anda terlepas pandang. Yalah kan. Jadi apa kesan kalau membaharui kurang daripada 6 bulanan ni Puan? Kalau kurang dari 6 bulan itu Tani takut ada masalah macam query daripada pihak berkenaan, ianya akan mendelay lagi permohonan itu. Jadi itulah kepentingannya untuk mendaftar minimum 18 6 bulan inilah. Seboleh-bolehnya 18 bulan lah. Seboleh-bolehnya 18 bulan lah ya. Lain lagi ceritanya tu kalau sudah tamat ataupun kalau tamat ya tetap kami cuba juga usahakan macam mana akan memproses permohonan itu. Baik. Bagi apa tu mengekalkan pemilikan tanah ni Puan ya dan juga mengelakkan daripada sebarang masalah yang Puan jelaskan sebentar tadi. Bila tarikh sesuai pemilik tanah perlu membaharui tempoh pajakan tanah? Seperti yang saya terangkan tadi, yang contoh tadi 18 bulan sebelum mansuh. Dan juga 6 tidak bulan. lewat 6 bulan dari mansuh. Jadi simpan tarikh ini betul-betul lah ya. Bagaimana cara untuk membuat permohonan ini? Okey. First, pemilik tanah mesti dapatkan borang permohonan. Di mana? Kalau kita akan membeli, boleh beli di kaunter-kaunter bayaran pejabat tanah daerah ataupun dimuat turun melalui laman sesawang Jabatan Tanah www.land.gov.pn. Lepas itu, bis kita pemilik tanah mesti melengkapkan permohonan dokumen-dokumen yang diperlukan. Senarai samaknya ada disertakan dalam laman sesawang itu. Siapa yang akan mengisikan borang itu? Maklumat siapa? Ianya adalah maklumat pemilik tanah. Pemilik tanah. Sekiranya tanah itu dimiliki oleh melebihi 2 orang, contoh melebihi 2 orang, artinya setiap pemilik tanah ini mengisikan 1 borang. Jadi 2 orang perlu mengisi 1 borang. Artinya satu permohonan itu ada 2 borang permohonan. Okey. Tapi kalau pemilik tanah meninggal dunia, Bagaimana? Maklumat siapa diperlukan? Maklumat si pentadbir tanah. Pentadbir tanah ini namanya ada dinyatakan dalam surat kuasa pentadbir. Sekiranya dalam senarai itu ada menyatakan 2 orang pentadbir, sama juga kedua-dua pentadbir mesti mengisikan setiap 1 borang. So akhir sekali permohonan itu mesti borang itu mesti ditandatangani oleh pemilik tanah berdaftar ataupun pentadbir tadi. Bukan orang lain, bukan wakil, mesti pemilik tanah ataupun pentadbir. Dan dihadapkan setelah lengkap, hadapkan ke pejabat tanah daerah mengikut di mana letak tanah. Contoh tanah kita terletak di daerah Tutong. Bis kita mesti hadapkan permohonan yang lengkap ke pejabat tanah daerah Tutong.
Okey, tapi dokumen tersebut boleh diambil di cawangan pejabat tanah Di mana-mana boleh. sajalah. Okey. Dan sebetulnya kalau petani kan mengetahui juga Puan, untuk membaharui tempoh pajakan tanah ini, adakah pemilik tanah dikenakan sebarang pembayaran? Macam mana? Okey, permohonan membaharui tempoh pajakan ini dikenakan bayaran premia. Premia ni dinilai oleh bahagian penilaian di Jabatan Tanah. Tanpa adanya permohonan, Indah akan tani tahu berapa nilai premianya. Ya. So nilai perkiraannya ni macam mana? Perkiraannya ni diambil kira daripada beberapa faktor. Berapa keluasan tanah tu? Oh. Apa syarat khas tanahnya? Berapa tempoh dipohonkan? Lokasi tanah tu bandaran ke ya? Kawalan ke? Dan serta faktor-faktor lain yang berkaitan. Okey, diingatkan nilai premia ini hanya untuk nilai tanah sahaja. Macam mana pun bangunan di atas tanah kita tu, macam dimajukan dengan 2 buah rumah, nilai yang kami taksir hanya nilai pasaran tanah sahaja, tanpa bangunan. Okey. Tapi Puan, ada beza ke tidak untuk jenis tanah memanjang dan tanah A4 untuk Indah, premier ini? sama saja. Okey. Okey, baik, alhamdulillah ya. Itu satu input yang barulah untuk kita ni ketahui bersama berkaitan dengan kepemilikan tanah ini tadi ya. Jadi Puan ada menyatakan tadi mengenai dengan premier ini ya. Mungkin boleh dikongsikan apakah bayaran premier ini boleh dipohonkan untuk dikecualikan daripada membayar sekiranya tanah dimajukan dengan rumah tempat tinggal pemilik tanah. Okey. Alhamdulillah atas pemodelan dan keprihatinan ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena Hari Keputeraan Baginda ke-66 tahun pada tahun 2012. Okey, iaitu dalam usaha meningkatkan kesejahteraan perumahan bagi rakyat. Antara lain Baginda menitahkan untuk tidak mengenakan bayaran premia tanah bagi pembaharuan pajakan tanah yang tidak melebihi 1 ekar. Yang di atas tanah berkenaan sudah terdapat rumah kediaman pemilik atau untuk didirikan rumah kediaman bagi tujuan yang sama. Okey. Walau bagaimanapun, ada beberapa kriteria untuk melayakkan pemilik tanah ini dari dikecualikan. Okey. Antara kriterianya tu hanya 1 bidang tanah sahaja. Oh, 1 bidang tanah. sebidang Kalau saja. kita miliki 5 bidang tanah pajakan, 1 saja boleh kita pohonkan pengecualian. Okey. Syarat Selebihnya kedua, perlu dibayar. Mesti bayar. Syarat kedua, mesti dimajukan dengan rumah kediaman. Tapi didiami oleh pemilik tanah, bukan disewakan. Okey. Kriteria ketiga, jumlah keluasan tanah dimiliki. Tadi saya bagi contoh 5 tanah yang miliki. Sebidang. Jumlahnya tu kami lihat tidak boleh melebihi 2 ekar. Pemilik tanah dan pasangan akan dilihat di total up semua. Okey. Melebihi 2 ekar, Indah mendapati kriteria. Okey, kriteria keempat, jumlah pendapatan. Pemilik tanah dan pasangan tidak boleh melebihi 3,000. Dan syarat khas tanah itu hanya dipertimbangkan bagi tanah yang bersyaratkan pertanian am 1, pertanian am 2 dan perumahan am. Kriteria ni ada dinyatakan dalam laman sawang Jabatan Tanah Jua, Aras Narai Semak. Jadi boleh disemak di sana lah ya jika ada layak ataupun tidak untuk dipertimbangkan ini tadi. Banyak kriteria-kriterianya juga. Memang kita ingin mengetahui juga ya Wali ya, apa juga yang perlu diketahui sebetulnya kepada pemilik-pemilik tanah yang menepati kriteria bagi dikecualikan daripada membayar nilai premier ini, Puan. Okey. Bagi pemilik tanah yang layak mengikuti skim pengecualian jika diluluskan, syarat-syarat tambahan akan didaftar dalam geran tanah. Okey. So, pemilik tanah mesti baca dalam geran tanah itu ada syarat tambahan yang menyatakan pengecualian ini boleh ditarik balik sekiranya 1, tanah atau sebahagian daripada tanah ataupun rumah disewakan ataupun dipajakkan. Maksudnya menyewakan bilik kah atau sikit tanah kita tu kah kita sewakan, ia akan ditarik balik. Kedua, tanah dipindah milik kepada bukan keluarga terdekat. Kalau macam arah anak masih boleh. Adik-beradik?
Adik-beradik mungkin adalah yang lihat lagi tu Ada syaratnya macam juga lah. ada persyaratannya. Lepas tu kalau tanah tu kita tukar syarat. Tadi saya nyatakan 3 syarat saja kan? Ya. Kita tukar upgrade tanah kita, ia akan menarik balik itulah pengecualian itu ditarik balik, membuatkan ianya ditarik balik. Lepas tu tanah tu kalau bis kita pecah bahagi. Kan satu kaping tanah ada rumah Ya. kan dipecah. Ada lagi Yang ada rumahan ni saja yang dapat dikecualikan, yang selebihan ni perlu dijelaskan. Kalau terjadi barang-barangannya, pemilik tanah akan dikenakan membayar premier. Tapi kadarnya adalah kadar semasa. Tidak sama macam nilai yang sebelum Tetap ni. bukan nilai Semasa tetap. tu lebih akan berubahlah nilainya tu. Okey, Jadi baik. perlu pekelah juga sebetulnya ya kepada pemilik-pemilik tanah mengenai dengan nilai premier. Kalau ingin dikecualikan dalam pembayaran nilai premier dan tersebut, di banyak perlu kita ketahui kan sebetulnya. Dan kalau dapat ditanyakan juga Puan, bolehkah sebenarnya kalau orang ramai mengetahui berapa nilai premier yang dikenakan sebelum menghadapkan permohonan? Okey, nilai premier ni hanya boleh diketahui kalau pemilik tanah menghadapkan permohonan rasmi ke Jabatan Tanah. Tanpa ada permohonan, indah adalah nilai itu. Ini bagi mengelak sebarang kekiluruan. Kiluran itu maksudnya sebelum ini pernah orang bertanya anggarannya. Dibagi tahu contoh 10,000 lah contoh. Tapi permohonan itu dipohonkan selepas 5 ke 10 tahun. Nilaiannya akan berbeza. Inilah cuba dielak. Sekarang orang akan hari itu bis kita cakap macam mana kenapa dia naik, kami cuba elak barangan ni lah. Okey, so maksudnya kalau macam menafsir 5 tahun lepas, harga sekarang, harga semasa indah lagi sama tu. Mungkin ada perubahan sedikit. Ada perubahan sedikit, mungkin naik ke tu, mungkin turun ke tu, tapi selalunya harga tanah ni naiklah ya. Tapi itulah maksud kita ni di sini lebih molek ataupun lebih bisai kita ni mengetahui harga premier ini apabila permohonan itu dibuat pada waktu yang sama. Siapa yang menilai ini Puan? Menilai Maksudnya menaksir harga premier ini. bahagian penilaian di Jabatan Tanah. Jadi mereka nanti akan membuat survei ataupun Ya, diorang akan turun ke tapak. okey. Pemeriksa penilaian itu akan turunlah menilai tanah-tanah itu. Jadi barulah boleh menjelaskannya setelah mendapat harga premier ini tadi ya. Baik, penonton, banyak lagi yang ingin kita ditanyakan kepada narasumber kita ini, tetapi izinkan kita untuk berehat seketika. Kita akan kembali lagi selepas ini. Rampai Pagi, inspirasi pagi Auda. Rampai Pagi, inspirasi pagi Auda. Alhamdulillah Auda. Kita masih lagi bersama dalam satu segmen Tanah Asas Kemajuan Negara. Jadi tajuk yang kita bawakan pada pagi ini mengenai dengan membaharui tempoh pajakan tanah. Narasumber yang kita bawakan masih lagi bersama dengan kita berdua di Studio Jubilee Emas pada pagi ini, Yang Mulia Siti Zunlainah binti Awang Abdul Razak selaku penolong pegawai tanah. Ya, jadi ada baiknya Wali kita tanyakan sekali lagi soalan yang baru pula mengenai dengan wawancara yang kita bawakan pada hari ini, membaharui tempoh pajakan tanah ya Puan ya. Jadi kalau ditanyakan mengenai dengan pemilik tanah yang berhasrat untuk membaharui tempoh pajakan yang masih berbaki melebihi 18 bulan. Sebagai contoh, tempoh masih berbaki 15 tahun. Jadi mungkin dapat kongsikan penjelasan mengenai dengan soalan ini. Okey, seperti yang saya terangkan tadi tempoh pajakan ini hanya boleh diproses jika ianya berbaki 18 bulan akan mansuh. Walau bagaimanapun, ada beberapa perkara yang menyebabkan pemilik tanah ini terpaksa menghadapkan permohonan terlebih awal. Okey. Atas sebab-sebab tertentu lah tu, kadang-kadang diorang akan membuat pinjaman kewangan untuk membina rumah
ataupun kan membali tanah ataupun kan memajukan tanah ini melalui hikmat pemaju. Ya. Ataupun ia menjalankan perniagaan ataupun perusahaan. Kalau tujuan-tujuan ini yang saya nyatakan ini kami boleh pertimbangkan untuk diproses. Tapi pemilik tanah perlu menghadapkan dokumen tambahan. Dokumen tambahan itu diperlukan, contoh sekiranya untuk mendapatkan kemudahan kewangan dari pihak bank, kami memerlukan surat dari pemilik tanah dan bukti-bukti pinjaman serta syarat-syarat pinjaman daripada pihak bank. Okey, sekiranya pemilik tanah akan memajukan tanahnya melalui hikmat pemaju, kami memerlukan dokumen perjanjian kemajuan, development agreement di antara pemilik tanah dan pihak pemaju. Tempohnya indah boleh kurang kalau tempoh asal 50 tahun mesti 50 tahun. Indah boleh runding, aku mau 30 tahun saja yang mencukupkan. Bank bagi akunya macam kurang 10 tahun kah macam itulah. Tidak, ia akan mengikut yang asal. Okey. Jadi inilah dokumen tambahan yang diperlukan seperti yang kita paparkan sebentar tadi ya. Jadi mengenai dengan pembayaran premier ini Puan ya. Adakah terdapat ruang untuk pengurangan nilai premier yang dikenakan? Okey. Soalan ini soalan yang sentiasa sering dikemukakan oleh pemilik tanah. Ini kira diskaun pun ya. Selalu dihadapilah barangannya. Sebarang permohonan pengurangan ini tidak dapat dipertimbangkan kerana nilai yang dibuat itu oleh bahagian penilaian adalah mengikut prosedur dan garis panduan yang berjalan pada masa ini. So, tidak dapat. Jadi ini memang tidak ada No diskaun. diskaun lah ya. Fixed price. Jadi Tapi itulah baiklah. kan orang-orang kita ni ingin cuba nasib juga kadang-kadang. Kalau dapat di diskaun. Tapi itulah ya. Kita ni pun mendatangkan kita orang surveyor ataupun penaksir ya yang telah pun kita percaya membuat kajian terperinci mengenai dengan nilai dan juga harga tanah tersebut ya. Jadi kita ni selesaikanlah dengan sebaik-baiknya ya. Jadi macam mana pula ceritanya ni Puan? Sekiranya pemilik tanah tersebut tidak berupaya untuk membayar premier yang dikenakan ini, apakah ada langkah-langkah yang disediakan oleh Jabatan Tanah untuk membantu pemilik tanah yang kurang berkemampuan untuk membayar secara keseluruhan? Okey. Jabatan Tanah ada menyediakan kemudahan pembayaran premier secara ansuran. Kalau lulus, pemilik tanah boleh pohonkan untuk bayar secara ansur, tapi maksima 7 tahun saja. Okey. Mesti bersurat tapi pastikan permohonan ini diluluskan dulu. Setelah itu kalau indah mampu menjelaskan jelas yang semua itu dipohonkan secara ansuran. Perlu dipohonkan ke pejabat tanah daerah melalui suratlah. Siapa yang menilai ni yang seseorang itu tidak berkeupayaan untuk membayar premier ini? Penilaian itu indah ada dibuat. Kadang-kadang pemohon sendiri yang datang. Kami akan nasihatkan untuk buat surat. Dan kami akan balaslah, tidak ada halangan untuk ansuran. Kami bagi tahu jumlahnya untuk pecahan 84 Jadi kira bulan. boleh bicara lah ni ya. Ada boleh bicara. Tapi itu pun 7 tahun saja maksima ya. 7 tahun. Terpulang kepada pemilik tanah ini tadi ingin bayar bulanan macam mana. Awal selesai lagi baik kan? Lurus. Selama 7 tahun kan? Jadi kalau seterusnya mungkin ada pesanan daripada Jabatan Tanah kepada pemilik tanah di luar sana yang mungkin ada menyaksikan kita di Rampai Pagi pada pagi ini. Okey. Selain daripada peka mengenai bila tempoh pajakan tanah habis kita mansur, kita pastikan mesti jelaskan cukai tanah. Tapi kalau untuk tanah pajakan ini, cukai tanahnya akan terberhenti kalau ya mansur. Contoh tanah kita mansur 2010. Okey. Sehingga 2010 saya kita jelaskan. Cukainya. Kalau sudah mendapat kelulusan, baru kita bawa undur membayar balik yang kebelakangan itu. Atau cukai tanah. Yang kedua, pastikan kemajuan tanah kita indah melanggar syarat. Mengikut syarat yang dibenarkan. Kalau dalam tanah menyatakan pertanian AM2, hanya boleh membina sebuah rumah. Tapi didapati ada 2 buah rumah. Anda boleh. So pastikan ianya mengikuti syarat yang dibenarkan lah. Dan juga pastikan kemajuan tanah kita jangan keluar sempadan. Dan sampai kita jangan masuk sempadan orang. Jalan raya jangan masuk reserve jalan. Macam itulah. Okey. Jadi itulah ya pesanan yang mudah-mudahan dapat diambil baiklah
orang-orang kita ni daripada peluang pegawai tanah sebentar tadi. Jadi akhir wawancara kita ini Puan, jika orang awam ingin membuat sebarang pertanyaan ataupun ingin mengetahui tentang cara-cara permohonan secara ringkas mungkin boleh mengongsikan bagaimana mereka boleh menghubungi untuk maklumat lanjut. Okey. Sebarang pertanyaan lanjut, bolehlah mengunjungi mana-mana kaunter perkhidmatan di Pejabat Tanah Daerah ataupun melayari laman sesawang Jabatan Tanah di www.land.gov.pn atau menghubungi email jabatan di info.land@land.gov.pn ataupun Instagram Jabatan Tanah di jabatantanah.pn. Alhamdulillah. Mereka boleh datang ke Jabatan Tanah terus Boleh. untuk bertanya. Boleh. Jadi di sana Ataupun nanti akan lebih bertelefon, detail dan lebih rinci lagi lah ya perihal mengenai dengan tanah ini tadi. Jadi Alhamdulillah, rasanya sampai di sini saja kita bersama dengan segmen Tanah Asas Kemajuan Negara. Tajuknya membaharui tempoh pajakan tanah. Semoga ia dapat memberikan manfaat dan juga nilai tambah kepada Auda yang bersama dengan kami pada pagi ini. Untuk itu kita ucapkan terima kasih kepada Puan atas masa dan juga tenaga untuk bersama dengan kami bagi menjelaskan apa tajuk yang kita bincangkan sebentar tadi ya. Untuk itu, Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi.